Assalamualaikum Doktor. Saya nombor metrik 284050, Muhammad Roslani bin Tahir, dan rakan sekumpulan saya Jenazir bin Helman, nombor metrik 283754. Terlebih dahulu, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana memberi kelancaran saya dalam menuntut ilmu, iaitu pembangunan masyarakat 2. Dalam tugasan kedua, kumpulan kami memilih masyarakat Melayu sebagai topik yang akan dibincangkan, iaitu saya akan membuat pembentangan dalam isi pengenalan proses terbentuknya masyarakat dan jenis budaya. Untuk pengenalan budaya merupakan satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh kelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan hasil kerja seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bahagian tidak akan dapat dipisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggap diwariskan secara genetik. Bangsa Melayu secara puak atau erti kata lain etnik atau suku bukan dilihat dari faktor genetik seperti kebanyakan puak-puak lain di Malaysia. Tetap mengaku etnik Melayu walaupun moyang mereka merupakan etnik Jawa, Mandaling, Bugis, Keling dan lain-lain. Dalam buku kebudayaan Melayu telah mencatatkan bahawa budaya merujuk kepada proses perkembangan kelakuan, akal, semangat dan usaha manusia dalam suatu kelompok. Secara harafiah, budaya Melayu sering dikaitkan dengan istilah budi dan daya budi. Budi merujuk kepada aspek dalaman orang Melayu yang meliputi akal dan nilai, manakala daya sebagai aspek lahiriah orang Melayu yang meliputi usaha dan hasilan. Selain itu, perkataan budaya Melayu juga dapat merujuk kepada gabungan budaya bu dan daya. Bu bermaksud asli, pertama, sejati dan yang dipandang sempurna, bahkan dimuliakan. Bagi daya pula bermaksud akal, jalan atau fikiran. Menurut pendapat Edward B. Taylor 1871, budaya ialah suatu keseluruhan sistem yang kompleks yang dalamnya terkandung unsur-unsur ilmu, pengetahuan, kepercayaan dan moral. Undang-undang adat istiadat dan kemahiran lain yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Bagi Taib Osman 1988 pula mendefinisikan kebudayaan kepada cara mengatur hidup satu-satu kelompok manusia lebih penting daripada perbuatan hari-hari seperti cara makan, cara beribadah, cara mengatur seorang dan ciri-ciri lain, iaitu tanggapan alam sekitar dan nilai-nilai sosial
kerana kedua-dua inilah yang mewarnakan suatu budaya dan menjadi pendorong bagi tindakan manusia. Bagi jenis budaya, Abdul Latif bin Abu Bakar 1987 membahagikan budaya kepada dua bentuk, iaitu budaya material dan budaya bukan material. Maksud budaya material diterjemahkan sebagai objek fizikal, artifak dan benda. Namun para sarjana berpendapat bahawa budaya material adalah objek yang diperbuat dan digunakan oleh manusia. Menurut Lavender dan Source 2010, budaya material digunakan sebagai budaya fizikal untuk memahami latar belakang manusia dan aktiviti-aktiviti kebudayaan. Budaya material diterima sebagai suatu petunjuk dari tingkat perkembangan sosial dan budaya masyarakat tertentu dan menunjukkan evolusi masyarakat dari bentuk-bentuk sederhana menjadi kompleks. Misalnya, budaya material meliputi peralatan kehidupan seperti pakaian, perumahan, senjata, alat-alat muzik dan sebagainya. Pakaian tradisional masyarakat Melayu juga merupakan salah satu contoh budaya material yang telah mula dipakai pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Namun ciri-ciri keasliannya masih dikekalkan sehingga kini. Semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, pakaian baju kurung asal iaitu dalam keadaan ketat dan singkat berbeza daripada baju kurung sekarang yang longgar dan labuh. Hal ini kerana Tun Hasan Temenggung telah melabuhkan baju Melayu serta membesarkan dan memanjangkan pangkal lengan baju. Menurut Siti Zaifun 2006, baju kurung ialah pakaian yang popular di kalangan orang Melayu. Baju wanita bersifat pola panjang dan pola pendek pula untuk baju lelaki. Selepas kedatangan Islam, kurung didapati menepati dengan konsep cara Melayu yang mempunyai persamaan dengan konsep pemakaian menutup aurat anggota tubuh. Selain daripada baju kurung, jenis lain yang mendapat inspirasi daripada baju kurung seperti kurung Pahang, kurung Kedah, kurung Cekak Musang dan kurung Teluk Belanga. Budaya bukan material pula ialah unsur yang tidak wujud secara fizikal. Ada istiadat, kepercayaan dan undang-undang merupakan contoh budaya material. Contohnya, masyarakat Melayu mempunyai adat istiadat yang berbeza dalam perkahwinan seperti adat meminang, berendam dan berasah gigi dan mandi berhias. Selain itu, proses terbentuknya masyarakat, proses belajar kebudayaan sendiri. Manusia memiliki suatu bakat tersendiri yang ada dalam DNA guna mengembangkan macam-macam perasaan, emosi, hasrat dan nafsu. Namun kewujudan atau bentuk dari peribadi itu sendiri dipengaruhi oleh macam-macam simulasi yang terdapat di lingkungan sosial, budaya dan sekitar alam. Proses evolusi sosial. Proses evolusi sosial masyarakat dan kebudayaan dapat untuk dianalisis oleh para penelitian seolah-olah dari dekat dengan detail ataupun dipandang dari jauh dengan cara memperhatikan adanya berbagai macam perubahan yang besar. Selain itu, inovasi iaitu proses
pembaharuan dari pemakaian berbagai macam sumber alam, modal kekuatan pengaturan baru untuk tenaga kerja. Suatu pemakaian teknologi yang lebih baru untuk semua yang akan menyebabkan terjadinya sistem produksi. Masyarakat pada umumnya menganut sistem adaptasi, iaitu sistem di mana masyarakat mudah menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar. Hal ini kerana masyarakat memenuhi kepentingan dan tentunya untuk bertahan, masyarakat juga memiliki berbagai macam keperluan yang mana sifatnya harus dipenuhi supaya masyarakat dapat bertahan hidup terus menerus. Sekian perbincangan daripada saya akan sambungkan kepada rakan kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Jil Nazir bin Helman, nombor matriks 283754, ingin menyambung pembentangan daripada rakan kumpulan saya, Cik Encik Roslani bin Tahir. Saya masuk daripada bab ciri-ciri budaya masyarakat Melayu, di mana budaya yang menjadi amalan masyarakatnya melambangkan kepribadian, identiti dan jati diri masyarakat tersebut. Sikap, amalan dan penerimaan masyarakat terhadap budayanya dapat menjelaskan budaya masyarakat, termasuklah masyarakat Melayu. Bersifat dinamik. Menurut Wan Abdul Qadir, Wan Yusof 1983, budaya bersifat dinamik itu iaitu berubah dari semasa ke semasa, dan perubahan ini berlaku dalam bentuk sambungan. Sebagai contohnya, budaya Melayu telah banyak mengalami perubahan setelah Islam mula bertapak di tanah Melayu pada abad ke-7 Masihi. Penyesuaian dan tokok tambah berlaku dalam proses penerimaan agama Islam seterusnya, membentuk kepelbagaian budaya yang bersesuaian dengan agama Islam. Di samping itu, kebudayaan juga merupakan tata cara hidup manusia yang menghasilkan satu bentuk kepercayaan, keyakinan adat, upacara-upacara, ikatan perkahwinan, dan sebagainya. Perpaduan antara kedua-dua upacara, ikatan perkawinan dan sebagainya. Perpaduan antara kedua-dua masyarakat yang berlainan agama turut memberi impak jelas terhadap kebudayaan yang telah ada dan lahirlah suatu kebudayaan baru. Sebagai contohnya, agama Islam telah mengubah amalan berpakaian dalam kalangan masyarakat Melayu itu sendiri. Pada dulunya, masyarakat Melayu tidak mementingkan amalan pemakaian yang menutup aurat. Namun setelah kedatangan Islam, masyarakat Melayu mula berpakaian menutup aurat kerana dalam ajaran Islam tidak menutup aurat dianggap satu dosa. Pada 4.2 diwarisi, ya, merangkumi pada zaman itu telah berubah dari semasa ke semasa. Namun adat dan budaya masih tetap diwarisi dan dipegang kuat oleh masyarakat. Bagi masyarakat Melayu, adat resam amat dititik beratkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan yang dilakukan secara penuh adat, beranggapan bahawa pasangan pengantin sebagai raja sehari oleh kebanyakan masyarakat Melayu lantaran tertib dan teraturnya pengurusan proses perkawinan yang diamalkan sejak turun-temurun lagi. Adat istiadat perkawinan ini boleh dibahagikan kepada beberapa proses, antaranya adalah seperti merisik atau meninjau, upacara peminangan,
upacara menghantar tanda, hantaran belanja dan sebagainya. Contohnya, adat meminang merupakan salah satu adat perkawinan masyarakat Melayu yang telah diwarisi sejak beratus tahun yang lalu. Perkataan meminang bermaksud pertanyaan untuk berkahwin, berasal daripada perkataan buah pinang. Adat meminang ini telah dimulakan melalui pihak lelaki yang menyampaikan pertanyaan kepada pihak perempuan. Pada kebiasaannya, lelaki yang menyampaikan wakil lelaki, yaitu ibu bapa lelaki, akan menghantar wakil untuk mewakili mereka meminang anak gadis yang telah dipilih. Ibu bapa anak gadis akan diberi tempoh untuk memberi jawapan. Pada pertemuan berikutnya, mereka akan berbincang tentang segala syarat berkaitan masa kawin dan hantaran perbelanjaan majlis perkawinan sekiranya pinangan diterima. Pihak lelaki akan menghantar tanda terlebih dahulu kepada pihak perempuan yang ditangguhkan selama beberapa bulan. Ini membawa maksud pihak perempuan telah menerima pinangan dan syarat-syarat perkawinan dari pihak lelaki. Masyarakat Melayu berpegang teguh dengan adat resam kerananya dipercayai mempunyai kesan dalam kehidupan. Menerima dan menolak unsur tertentu. Penolakan atau penentangan terhadap perubahan asalnya didorong oleh sikap masyarakat yang ingin mempertahankan dan mengekalkan nilai-nilai dan cara hidup lama yang sedia ada. Ada juga penolakan berlaku disebabkan unsur yang masuk tidak sesuai dengan masyarakat berkenaan. Penerimaan terhadap unsur baharu pula berlaku kerana anggota masyarakat bersedia untuk memasukkan idea-idea baharu yang membawa kebaikan kepada masyarakatnya. Perubahan ini diterima dengan syarat tidak bercanggah dengan kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat berkenaan, terutamanya perkara yang berkaitan dengan agama. Bidang kebudayaan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu sangat menekankan amalan yang mulia dalam kehidupan, terutamanya pada bidang politik, ekonomi dan sosial. Kebudayaan Melayu dari segi politik, menurut Almond dan Verba 1990, dalam kenyataan beliau 178, budaya dari sudut politik merupakan sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik. Di Malaysia, budaya dari aspek politik dapat dilihat dari aspek pemerintahan dan pentadbiran negara. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat kepelbagaian politik di negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kepelbagaian masyarakat di Malaysia menjadikan negara kita mempunyai banyak parti politik yang dipimpin mengikut pelbagai jenis kaum. Walaupun begitu, hal ini masih dapat dikawal kerana masyarakat Malaysia mempunyai semangat patriotisme, hormat menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain. Namun begitu, Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran demokrasi kerana pengaruh penjajah sebelum ini. Kebudayaan Melayu dari segi sosial. Bangsa Melayu sangat mementingkan agama dan kepercayaan. Semua orang Melayu beragama Islam. Walaupun begitu, masih terdapat unsur agama Hindu dapat dilihat dalam sistem kepercayaan bangsa Melayu. Hal ini demikian kerana Islam masih tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. Kepercayaan masyarakat Melayu sebelum kedatangan agama Islam di Malaysia pada peringkat awal adalah animisme. Melalui kepercayaan ini, mereka beranggapan bahawa benda-benda di sekeliling mempunyai semangat dan kuasa gaib. Sehubungan dengan itu, wujudlah pemujaan atau penyembahan terhadap batu-batu, pokok-pokok, sungai-sungai dan fenomena alam yang lain.
Kuasa gaib itu ditafsirkan sebagai hantu, jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut. Seterusnya, masyarakat Melayu mempunyai adat istiadat tersendiri. Menurut Norazid Slat pada 1993, adat merupakan satu bentuk tingkah laku dan cara manusia berfikir. Raja Mukhtaruddin, Raja Muhammad Den pada 1985 mula menjelaskan bahawa adat sebenarnya adalah sebahagian daripada kebudayaan Melayu. Terdapat banyak campuran unsur tempatan dan pengaruh luar seperti pengaruh Hindu, Islam dan Barat dalam adat istiadat Melayu sekarang. Unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam adalah dibenarkan dalam Malaysia dengan melalui Principle of Coexistence. Selain itu, masyarakat Melayu mempunyai budaya kesenian yang indah. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat 2005, seni didefinisikan sebagai karya sajak, lukisan, muzik dan sebagainya yang dicipta dengan bakat hasil daripada sesuatu ciptaan. Manakala kesenian bermaksud perihal seni yang berkaitan dengan seni, keindahan dan kehalusan. Antara kesenian Melayu ialah seni persembahan seperti tarian, nyanyian, persembahan pentas seperti makyong, wayang kulit, gazal, hadrah dan kuda kepang serta seni tampak seperti seni ukir, seni bina, seni hias, pertukangan tangan, tenunan anyaman dan sebagainya. Permainan tradisional seperti gasing, wau, congkak juga termasuk dalam kategori seni persembahan. Kesenian Melayu yang wujud menyebabkan masyarakat mempunyai identiti tersendiri. Kebudayaan Melayu dari segi ekonomi. Ekonomi merupakan satu bidang sains sosial yang mengkaji tentang cara manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Di Malaysia, terdapat dua sistem ekonomi yang wujud. Mula diperkenalkan secara menyeluruh pada tahun 1983 dengan penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB. Sekarang sistem ekonomi yang berteraskan Islam mula mendapat perhatian masyarakat. Produk-produk kewangan seperti takaful, al-wadiyah, mudra rabah dan ahranu telah diperkenalkan. Budaya Melayu dari sudut ekonomi dapat dilihat daripada aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat Melayu di negara ini. Orang Melayu yang tinggal di desa kebanyakan akan menjalankan aktiviti pertanian seperti tanaman padi, kelapa sawit dan tanaman campuran serta menangkap ikan. Bagi orang Melayu yang tinggal di bandar pula, kebanyakan bekerja dalam sektor perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan sebagainya. Tegasnya, penguasaan ekonomi oleh masyarakat Melayu secara keseluruhannya masih kurang berbanding dengan penguasaan ekonomi oleh masyarakat bukan Melayu. Walaupun begitu, juga terdapat ramai orang Melayu telah berjaya dalam bidang perniagaan dan menjadi ahli korporat. Secara kesimpulannya, memang tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat Melayu mempunyai budaya yang amat berharga. Budaya ini perlulah diamalkan oleh generasi muda agar budaya ini dapat diwarisi secara berterusan kepada generasi yang akan datang dan seterusnya berkembang dengan tidak terhentinya. Selain itu, amatlah penting bagi generasi muda dan zaman sekarang untuk lebih mengetahui mengenai serba sedikit adat Melayu yang semakin lama semakin lenyap. Hal ini demikian kerana negara kita memerlukan pelapis, iaitu golongan muda untuk memastikan adat Melayu tidak ditelan zaman. Selain ini, pihak kerajaan turut memainkan peranan yang besar seperti menjaga khazanah negara seperti contoh
peninggalan istana-istana lama yang sudah lama ditinggalkan. Dengan menjaga khazanah negara dalam masa yang sama dapat memupuk semangat orang ramai untuk mengetahui sejarah Melayu. Dalam masa yang sama juga boleh mempromosikan khazanah kita dengan negara luar. Sekian daripada pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.